Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkat ini dapat lagi sama-sama kita bertemu dalam majlis ilmu. Insya-Allah mudah-mudahan majlis kita pada malam ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya akan menjadikan sebagai satu sakinah, satu ketenangan untuk kita yang mana akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang muslimin muslimat yang berbahagia sekalian, minggu lepas kita telah bercerita berkaitan dengan sifat-sifat riya. Yang mana riya ini merupakan satu sifat yang dikira sebagai sifat yang keji, yang mana boleh merosakkan ibadat kita. Malam ini kita sambung satu sifat lagi, iaitu penyakit sum'ah. Ada tulis di papan tu, sum'ah. Sin, mim, ain, ha, sum'ah. Sum'ah ni dia lebih kurang riak juga, cuma dia beza sikit. Sum'ah daripada perkataan sami'a. Sami'a mendengar. Kalau riak ra'a, melihat. Melihat, mendengar. Riak ni perkara yang kita buat nak tunjuk ke orang. Sum'ah ni memperdengarkan amalan yang berbentuk lisan bacaan, atau menceritakan kepada seseorang atau lebih akan sesuatu ketaatan yang telah dilakukan secara bermegah-megah agar dia dipujikan. Ini sum'ah. Sum'ah lebih kurang riak juga, cuma sum'ah ini dia lebih kepada lisan. Kalau riak, kita buat ibadat nak orang suruh orang tengok. Kita semayang, tak semayang kena buat. Kita sedekah, suruh orang tengok. Kita apa lagi? Kita buatlah benda kita buat. Tapi sum'ah ni benda kita buat dengan lisan nak bagi orang dengar. Dia beza dengan riak. Orang yang riak, mereka memperlihatkan amalannya melalui gerak laku atau hasil-hasil perbuatannya, seperti solat, puasa dan sebagainya. Sedang orang yang sum'ah, mereka memperdengarkan amalannya yang berbentuk lisan, ucapan. Seperti apa? Bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, anak siapa tu? Boleh buat menantu. Dia pun luah lubang-lubang hidung. Maknanya sum'ah. Tujuan dia baca nak suruh orang dengar. Tak ada orang tak baca pun, baca perlahan je. Bila ada orang, tambah-tambah ada orang tu, anak dara ada pula. Anak dia. Ini dia panggil sum'ah. Sum'ah, dia baca nak suruh orang dengar. Ataupun zikir. Astaghfirullahalazim. Allah sedapnya zikir, zikir munajat. Tujuannya suruh orang dengar. Sedap suara dia ni. Maknanya dia baca nak suruh orang memperdengarkan segala sebutan dia. Ataupun nasihat agama, cakap agama seumur. Baru 3 hari mari masjid, cakap agama dah. Duduk kedai kopi, Allah demo ni gua anda tak pergi masjid ni. Ada bahaya orang ni. Dia kita buat agama ni jangan orang panggil excited sangat. Lebih sangat. Bulan puasa baru ni Allah, tak ada dah masjid. Tengok. Maknanya janganlah kita keterlaluan nasihat agama. Baru je mari kuliah, 2-3 kali. Jumpa orang jahil, demo dia pergi masjid lah. Kawan dulu jahil terus sekarang ni cakap. Tujuannya sum'ah. Nak suruh orang dengar, nak suruh dia kata, orang kata dia ni alim. Alim dia tu. Ini bahaya. Dan sebagainya. Ataupun menceritakan hal demikian kepada orang lain dengan maksud yang sama dengan riak juga. Lebih kurang riak. Cuma sum'ah ni lebih kepada ucapan. Dia guna mulut dia.
Tak, dia bercakap sedap. Tak, dia cerita kat orang. Tak, ataupun dia baca Quran, dia berzikir. Tak, dia baca hadis, dia tazkirah ke apa ke, tak kira lah. Tujuan seorang kata dia ni hebat. Tak. Riya dan sum'ah ini bukan sahaja mengenai ahli-ahli ibadat, tetapi juga termasuk juga kepada guru-guru agama, pendakwah-pendakwah, mubalik-mubalik Islam istimewa, pula para ulama yang sebahagian mereka tertarik sukakan sebutan-sebutan dan pujian yang baik disebabkan kemuliaan tugas mereka melaksanakan agama Allah dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang mulia, sedang mereka telah tidak dimasuki asutan syaitan yang sangat halus. Inilah bahaya, terutamanya para ulama. Dan ustaz-ustaz, guru-guru agama, pendakwah, hak ni bahaya syaitan. Sebab kerja dia bercakap. Nah, dia pendakwah ni kerja dia bercakap je. Keluar TV cakap. Nak syaitan kata, oh demo ni hebat sekarang ni. Nah, dia pun kawan hebat sekarang ni. Tak. Ada tak sengah-sengah ustaz tu orang panggil dia letak harga. Berapa? Mana Kedah 6,000. Oh, 6,000. Sebab flight lagi, hotel lagi. Nah, 6,000 termasuk hotel, kapal terbang. Kalau nak dia. Tak, tersang 400 lah. Sebab kita duduk dekat je. Tak, mana dia ada harga dia. Tak, dia ada rate dia. Tak kisahlah. Tak, cuma jangan rasa semua. Tak, mentang-mentang dia hebat, dia ada apa jawatan profesor ke doktor ke. Tak, keluar TV sombong. Bila keluar TV dia punya rate dia tinggi. Tak. Dia ada bawah tu tak? Ustaz sekian-sekian pendakwah ataupun dia ni pernah keluar TV ke apa ke Ehwal Islam ke TV 9 ke apa ke, dia punya harga pun mahal. Tak kisahlah. Tapi kena jaga sebab syaitan suka sangat. Syaitan dia suka menghasut terutamanya para mubalik dan ilmuwan agama yang sentiasa menggunakan lisan dia, ucapan dia. Riya dan sum'ah adalah menyia-nyiakan amalan. Allahu Akbar. Membatalkan pahala ibadat serta membawa kepada kemurkaan Allah dan seksaannya yang pedih. Sama juga. Riya dan juga sum'ah dia akan membatalkan amalan kita, habis pahala kita. Hak dia duk kuliah tu sepatut dapat pahala banyak lah, tapi dapat duit tu je. Dapat duit tu je. Nah, maknanya kena ikhlas. Tak, ikhlas fi sudur, ikhlas hati. Dalam hati. Tak, jangan duk cerita Allah malah pergi dah aku masjid tu. Tak, RM300 je bagi aku daripada Kuantan tu, ya Allah. Tak. Tak, ikhlas. Tak apa, Allah bagi banyak lagi. Nah, Allah bagi banyak lagi. Dia ustaz ni kena beringat hak ni. Lepas mengajar, orang bagi sampul surat dalam poket. Nah, okey, dia pun ambil. Balik rumah dia buka. RM30 je. Jenis kedekut masjid AJK apa kedekut. Allah marah ke AJK pula. Habislah pahala dia. Nah, buka. Alhamdulillah. Bagi sikit tak apa. Allah bagi banyak lagi. Kadang-kadang tunggu. Mana AJK tak bagi duit lagi ni? Tunggu ustaz. Nak balik tunggu dulu. Biasa dia Allah. Tak Allah tunggu dulu. Allahu Akbar. Tak payah tunggu-tunggulah. Tak, kalau dia nak bagi sungguh, dia pergi rumah. Tak, jangan risau. Dia ikut pergi rumah je, jangan risau. Ni tunggu. Tak, ini dipanggil takut-takut. Pahala kita bagi ilmu kat orang tu habis. Tak, habis dengan gitu. Oleh itu ni kena jaga masalah yang kedua disebut oleh para ulama berkaitan dengan penyakit yang boleh membatalkan ibadat kita ataupun amal kita adalah sum'ah. Sum'ah ni benda yang berkaitan dengan ucapan. Kalau minggu lepas riak. Riak ni berkaitan dengan perilaku kita. Kita buat apabila orang puji kita rajin, orang keji kita malas. Apabila seorang-seorang kita malas, apabila ramai kita, itu dipanggil riak. Tapi sum'ah ni berkaitan dengan ucapan. Lisan kita. Kita bercakap hak agama, orang puji sikit, oh hebat, sudah. Dia tazkirah sikit kat orang, dia rasa hebat dah.
dia baca Quran sikit hebat, tak sedap sebagainya, ataupun dia berzikir ke apa ke menyebabkan orang itu puji dia, dia pun rasa sum'ah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dak penyakit yang ketiga disebut oleh para ulama ini cubalah kita jaga, cubalah kita menjauhi dan cubalah kita buang daripada diri kita agar kita dapat nak menjadikan amalan kita yang terbaik, yang tidak ada sifat-sifat yang bercampur dengan benda-benda yang tak baik tercela khususnya, dan insya-Allah agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa itulah kita ambil malam ni satu penyakit sahaja, itu penyakit sum'ah. Insya-Allah minggu depan sambung penyakit lain lagi, iaitu penyakit ujub. Penyakit ujub minggu depan insya-Allah cuba kita kupas berkaitan dengan penyakit yang keempat, iaitu penyakit ujub. Yang agak panjang juga cerita dia ni, insya-Allah minggu depan kita cuba kupas sedikit sebanyak agar kita dapat menjauhi daripada sifat yang keempat, itu sifat ujub insya-Allah.